Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Masya Allah boleh hadirkan diri untuk bersama dalam live kita. Sudah 3-4 malam kita tak bersama, Masya Allah. Malam ni kita dapat bersama kembali, Masya Allah, dalam meneruskan perjuangan ilmiah kita untuk mencapai keredaan Allah dengan kita memakmulatkan maklumat kita, memakmulatkan maklumat kita. Jadi apa yang kita pelajari itu satu maklumat, tetapi apa yang kita amalkan itu ia adalah satu matlamat. Matlamat dia adalah satu matlamat yang kita nak capai daripada ilmu yang kita pelajari. Masya Allah, malam ni kita dua-dua sekali live kita di Facebook pun ada, Masya Allah, dan di YouTube pun ada, Masya Allah. Masya Allah, nanti makin Masya Allah supaya kita dapat bersama, dapat meneruskan perjalanan ilmu kita, Insya Allah. Dan kita untuk kita habiskan kitab kita, Masya Allah, untuk kita habiskan kitab kita. Dalam hadis kita dah sampai pada hadis yang ke-2000 dah, Masya Allah. Tapi dalam hadis ni 1200, tapi dalam jilid keempat kita dah sampai ke hadis 2000. Kita jalan serentak, satu umum jilid ketiga dan satu daurah jilid keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majadha. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها ثم أداها كما سمع Rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Jadi alhamdulillah kita berada di muka surat 324 malam ini, iaitu dalam kitabus shalah pada jilid ketiga, iaitu pada babul kunut. Babul kunut. Ada kunut pendek, ada kunut panjang. Kunut pendeknya macam mana? Kunut kalau kunut panjangnya macam mana? Kunut. Dia ada kunut pendek dan ada kunut panjang. So malam ni kita nak belajar kunut pendek ke kunut panjang. Masya Allah, kita nak belajar kunut pendek ke kunut panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat yang memberi salam, Masya Allah. Dan kita meneruskan perjuangan kita malam ini. Masya Allah. Khair. Babul kunut. Kalimah kunut. Kalimah kunut mempunyai lebih daripada 10 makna. Kalimah kunut ini juga ia adalah kalimah mustarak. Telah kita jelaskan. Ingat tak tuan-tuan dahulu pada live kita pada bab jihad, jahada yujahidu mujahadatan wa jihada. Jihad itu babnya bab mufa'alah, dan jihad itu lafaznya mustarak yang memberi makna qital dan memberi makna qital dan memberi makna dakwah. Dakwah bil dakwah, jihad bil dakwah, dan jihad bil qital. Jihad bil qital, jihad bil qital dan jihad bil dakwah, itu lafaz mustarak. Begitu juga dengan kunut ini juga lafaznya lafaz mustarak, iaitu satu lafaz yang mempunyai banyak makna. Apabila kita sebut tentang lafaz mustarak, maka maknanya adalah kembali kepada dua lagi lafaz. Dia ada satu makna hakikat dan satu lagi makna majaz. Satu makna hakikat
dan satu makna majaz. Dua-dua sekali, satu makna hakikat dan satu makna majaz. Makna hakikat iaitu makna pertama, makna majaz iaitu makna tumpangan. Tetapi apabila kalimah mustarak, lafaz yang mustarak, dia tidak ada makna kedua iaitu makna majaz, makna tumpangan, tapi memberi makna asal iaitu makna hakikat. So, perkara ini telah kita jelaskan dahulu di dalam kitab-kitab pengajian kita, episod-episod pengajian kita yang begitu banyak dah. Dah hampir 200 jam dah kita bersama di dalam kitab Mishkat ini. Mungkin tak tahu berapa jam lagi. Kalau dengan pelajar-pelajar untuk menghabiskan hadis 6,000 ini, saya menggunakan masa lebih kurang 600 jam. Tapi dengan tuan-tuan mungkin lebih sikit kot, sampai 700 hingga 800 jam lah. Sebab ada bagi pelajar-pelajar, ada perkara-perkara tak perlu saya jelaskan dengan detail, sebab mereka belajar 6 atau 7 tahun sebelum sampai kepada kitab Mishkat ini. Tapi tuan-tuan, Masya Allah, orangnya hebat-hebat, Allah sampaikan pada tahun pertama. Okey, tidak apa, itu satu, supaya kita dapat kekal dalam pembelajaran kita, insya-Allah. Okey, ianya disebut oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, dalam kitab syarah kepada kitab Imam Bukhari rahmatullah alaih, Fathul Bari, iaitu juzuk ketiga halaman 342. Dia dekat di bawah sekali nota, dia panggil hawashinya. Hawashi kita tu, hawashi kita bukan nota kaki. Ianya dan daripada Imam Ibnu Arabi dalam bentuk nazam, iaitu dalam bentuk syair. Walabzul qunut u'udud ma'aniyahu tajid mazidan ala 10 ma'ani maradiyah wa du'aun wa khusyu'un wal ibadatu wat ta'atu iqamatuha iqraru bil ubudiyyah wa suqutun salatun wa qiyamu wa tuluhu kadzalika dawamu ta'atin warabihu nuqyah. Lafaz kunut kamu kira maknanya dan kamu dapati ia lebih daripada 10 yang ditepati. Pertama, memberi makna doa. Kedua, memberi makna khusyuk. Ketiga, memberi makna ibadah. Keempat, memberi makna ketaatan. Kelima, melakukan ketaatan. Jadi ada dua. Satu, ketaatan. Satu, perkara-perkara taat. Satu, melakukan benda yang taat. Dua-dua berbeza kan? Dua-dua keadaan berbeza. Satu, mempelajari ilmu. Satu, menyampaikan ilmu. Di dua tu, dua hukum yang berbeza. Satu, belajar. Satu, sampaikan. Satu, buat baik, amar ma'ruf. Dan satu lagi, mengajuk kepada amar ma'ruf. Dia dua benda yang berbeza. Okey. Melakukan, memperakui kehambaan. Dan ketujuh, kunut itu juga memberi makna diam. Kunut juga memberi makna diam. Kelapan, memberi makna solat. Kunut itu juga memberi makna solat. Ke-8. Ke-9, memberi makna berdiri. Ke-10, memberi makna berdiri yang lama. Ke-11, keberterusan melakukan ketaatan. Kesemua makna ni ialah makna asal, makna hakikat. Dan makna-makna ini akan diterjemahkan mengikut sentence-sentence ayat yang datang, dan dilihat juga ayat yang sebelumnya atau ayat yang selepasnya. Ayat yang sebelumnya dalam Arab kita panggil sayak, dan ayat yang lepas itu kita panggil dia sabak. Siyak dan sabak akan menjelaskan makna tadi. Okey, seperti perkataan ainun yang mempunyai 200 makna. Terdapat beberapa perbahasan yang berkaitan dengan doa kunut. Kunut, cuma kalau kita sebut tentang doa kunut, tadi kunut memberi makna kepelbagaian. Dan apabila kita sebut tentang masalah berdoa, doa kunut, maka doa kunut ini dia ada 3 penjelasan, 3 perbahasan, iaitu kunut di dalam solat witir,
kunut di dalam solat subuh. Dan satu lagi kunut nazilah. Kunut nazilah apabila kita menghadapi ancaman, peperangan dan sebagainya, dan kunut itu dilakukan, dan kunut itu dipanggil kunut nazilah. Okey, perbahasan pertama mengenai kunut di dalam solat witir. Kunut di dalam solat witir. Perbahasan pertama di dalam kunut dan solat witir. Okey. Mengikut mazhab Hanafi, kunut di dalam solat witir dibaca sepanjang tahun. Dalam mazhab Imam Hanafi, kunut ini dibaca sepanjang tahun. Solat witir, dan solat witir telah kita pelajari bahawa solat witir dalam mazhab Hanafi adalah 3, tak lebih daripada 3, tak kurang daripada 3. Dan solat witir dalam mazhab kita ialah sekurang-kurangnya 1, tapi yang terbaik paling kurang 3, selebih-lebihnya 11. Selebih-lebihnya 11 atau 9 yang telah kita pelajari. Jadi kunut dalam solat witir ini bagi mazhab Imam Abu Hanifah pada sepanjang hari, mana setiap hari. Dan solat witir itu dikerjakan selepas solat Isyak hingga sebelum fajar, dibolehkan, iaitu 3 rakaat dalam mazhab Hanafi. Dan witirnya iaitu kunut, baca doa kunutnya itu di rakaat yang kedua sebelum rukuk. Rakaat yang kedua sebelum rukuk. Jadi apabila sudah membaca ayat lazim pada rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat terakhirlah, rakaat yang ganjil tadi, selepas membaca ayat lazim selepas Fatihah, maka diangkatnya takbir Allahu Akbar, diangkatnya takbir Allahu Akbar, dan diduduk dalam keadaan qiyam dan tanpa mengangkat tangan, membaca kunut sebelum rukuk. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Jadi kalau mengikut mazhab Maliki, tidak ada doa kunut di dalam solat witir. Mazhab Maliki. Mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kaul yang kita sepakati ialah doa kunut di dalam solat witir dibaca pada pertengahan yang kedua pada bulan Ramadan. Iaitu kunut yang kedua, kaul yang kedua ialah dibaca sepanjang tahun. Kaul yang ketiga ia dibaca sepanjang Ramadan. Ada juga kaul panjang Ramadan. Zikrul Sayyidul Bainuri fi ma'rifi wa azza fi qawli Ahmad ila mughni wa ghairah. Dalam mughni muhtaj. Jadi dalam bulan Ramadan, tapi kita biasanya buat kalau kita sembahyang, nanti kita akan belajar bab ni, bab Ramadan ni, solat Ramadan, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, insya-Allah lepas bab kunut ni terus masuk bab qiyamul Ramadan, bab yang bertelikah. Bab yang seronok. Ada orang masing-masing sabitkan itu sunnah Rasulullah lah, ini sunnah Rasulullah. Nanti sampai bab tu kita akan mempelajarinya dan kita memperdengarkannya. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Iaitu perbahasan kedua. Dan dalam mazhab Hanafi Hanbali, kunut dalam solat witir sepanjang tahun juga, sebagaimana dalam mazhab Hanafi Hanbali. Bahagian kedua iaitu sunut di dalam solat subuh. Mengikut mazhab Hanafi dan Hanbali, tidak ada kunut yang dibaca secara berterusan dalam solat subuh. Sebab tu orang kata ada setengah-setengah qaul, ada setengah-setengah mazhab ataupun setengah-setengah rakan-rakan kita mengatakan kunut di dalam solat subuh ni bid'ah, Nabi tak buat. Itu adalah bergantung kepada mazhab Hanafi dan Hanbali. Sebab tu kita pergi Mekah, Mekah itu fatwanya Hanbali, walaupun kecenderungannya atau kecenderungan mereka pada mazhab yang lain, pada fahaman salafiyah, pada fahaman salafiyah, tu Hanbali. Tapi Hanbali tak ada kunut lah, dan Maliki, Hanafi tak ada kunut. Tapi semasa saya belajar di Pakistan, golongan salafiyah mereka menghadapi golongan Hanafi, golongan ulama Hanafi
jadi mereka melakukan perbuatan bersalahan. Oleh kerana Hanafi tak ada kunut, maka golongan Salafiyah ini di Pakistan, mereka ada kunut di masjid mereka macam mazhab Syafi'i. Jadi kita kan kalau duduk kat madrasah, kadang-kadang nak pergi sembahyang, nak pergi sembahyang subuh dengan subuh dengan ada kunut, kita pergi kepada mazhab Salafiyah, masjid Salafiyah, kita boleh kunut, kita Syafi'i kan. Sebab dalam Salafi di sana ada kunut. Sebab dia bersalahan dengan Hanafi. Bila kita di Malaysia, golongan Salafi dia berdepan dengan Syafi'iyah. Oleh kerana Syafi'iyah ada kunut, Syafi'iyah ni ada kunut, maka Salafiyah ni dia tak ada kunut. Dan kadang-kadang dakwanya tu agak melampau sikit, ekstrim kita kata. Dia kata kunut ni bid'ah. Begitulah. Sebenarnya itu adalah perbahasan di dalam ikhtilaf, dan telah kita jelaskan makna ikhtilaf dahulu. So kita tak nak pergi kepada mana-mana, dan kita tak nak mencemuh pada golongan mana-mana, dan kita mempelajarinya dan kita beramal dengan fiqh yang telah kita sepakati di Malaysia, iaitu kita bermazhab Syafi'i, fiqh dalam mazhab Syafi'i. Okey, mazhab Maliki dan Syafi'i disunatkan membaca kunut di dalam solat subuh sepanjang tahun. Di Madinah Maliki, tapi zaman Imam Malik lah. Tapi sekarang Madinah pun dia tidak Maliki dah, dia juga Hambali sebagaimana Mekah. Cuma mazhab Maliki diamalkan di negeri-negeri Nuh, seperti di negeri-negeri di Aljazair, Tunisia, Morocco dan sebagainya. Di situ iaitu di situ adalah tempat beramal dengan mazhab Maliki. Ketiga ialah perbahasannya mengenai kunut nazilah. Dia ada 3 kunut juga sebenarnya. Kunut nazilah. Kunut nazilah. Perbahasannya pada kunut nazilah, iaitu kunut nazilah. Ulama telah sepakat bahawa dibaca kunut nazilah sekiranya berlaku musibah terhadap umat Islam, cuma mereka berbeza pendapat pada tempatnya. Ulama bersepakat, berittifaq, yakni bersepakat bahawa dibaca kunut nazilah sekiranya berlaku musibah terhadap umat Islam, cuma mereka berbeza pendapat di dalam maksud kunut nazilah tadi. Okey. Mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, kita bincang dalam 4 mazhab lah. Ianya hanya disunatkan pada solat subuh sahaja. Pada subuh sahaja baca kunut nazilah. Kita bila berada di Pakistan pada tahun 92, saya ingat lagi, kita duduk tengah belajar, masa tu peperangan di antara Iraq dengan Amerika. Banyak kapal terbang Amerika lalu di udara itu. Masya Allah, Iraq nak lawan dengan Amerika tu masa zaman tahun 92. Tu bila peperangan berlaku, bila Amerika mendakwa dalam masa, tentera bersekutu mendakwa dalam masa 3 hari dia akan hancurkan Iraq, tapi sebenarnya 22 hari juga baru selesai. Maka setiap hari pada masa tu, kita di Madrasah Raiwin, Arabiah Raiwin di markas, kita baca setiap hari kunut nazilah selepas subuh. Selama sebulan kita baca tiap-tiap hari selepas subuh. Sedangkan dalam mazhab Hanafi boleh kunut nazilah ini, iaitu kunut angkat tangan lah, dibaca selepas rukuk, sebelum sujud. Hal-hal kita adalah kunut kita sama ada di dalam sembahyang tarawih, di dalam witir dan sembahyang subuh, semuanya selepas rukuk, sebelum sujud, duduk di antara i'tidal tadi, i'tidal di antara rukuk dan sujud. Okey.
Dalam mazhab Syafi'i hanya disunatkan pada semua solat-solat. Dia disunatkan pada semua. Zuhur pun boleh, Asar pun boleh, Maghrib pun boleh, Isyak pun boleh. Fasal pertama perbahasannya. Baru datang hadis dalam fasal pertama mengenai perbahasan tersebut. Nabi mendoakan kehancuran kepada kaum yang melampaui batas terhadap orang-orang Islam. Kenapa? Ini kunut nazilah lah ni. Ini kita panggil dia kunut nazilah, yang mana Nabi membaca doa ini. Nabi membaca ini dalam kunut, erti kata atas kunut nazilah, kunut nazilah. Wa Nabi Hurairah, bismillahirrahmanirrahim, pada hadis ke 1288 Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata ba'da ar-ruku' فَرُبَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِلْ وَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَامَةَ بْنَ الْحِشَامِ وَعَيَّاسَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أُشْدُدْ وَتَعَتَكَ عَلَى مُضَرٍ waj'alha sinina kasinini Yusuf yajharu bizalika kana yaqulu fi ba'di salatihi Allahumma il'an fulanan wa fulanan li ahya'in min al-arab hatta anzalallah laysa laka min al-amri shay' al-ayah muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan kebinasaan, mendoakan apa? Kebinasaan ke atas seseorang, atau mendoakan ala, memberi makna kebinasaan, doa atas kebinasaan. Ala memberi makna doa ala yad'u ala ahadin aw li ahadin. Ini dua terjemah. Kalau terjemah ala, doa keburukan. Kalau terjemah li ahadin, doa keburukan. Sebab madah da'a ni, kalau dengan ala memberi makna doa buruk. Kalau da'a ni dengan lam, dia lam istifadah, lam ifadah, memberi makna kebaikan. Okey, iaitu mendoakan kebaikan atau kebinasaan untuk seseorang. Baginda akan melakukan doa kunut selepas rukuk. Satu ketika apabila Nabi menyebut Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd, maka Nabi pun membaca doa ini. Ya Allah, lepas bangun daripada rukuk tadilah, Nabi baca doa ini. Ya Allah, Allahumma anjil Walid bin al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, dan Ayyash bin Abu Rabi'ah. Ya Allah, kau tambahkanlah balasan ke atas orang kafir Mudar, dan jadikanlah ianya kemarau seperti kemarau di zaman Yusuf. Nabi doa keburukan ni. Baginda membaca doa tersebut dengan suara yang nyaring. Pernah juga dalam sebahagian doa lain, Nabi membaca Allahumma il'an fulanan wa fulanan wali ahya'in minal arab. Ya Allah, laknatilah, ya Allah, laknatilah fulan dan fulan dari kabilah Arab sekalian. Dan sehingga turunnya ayat kepada Nabi, laisa laka minal amri syai', tiada apa-apa urusan bagimu. Kadang-kadang Nabi tegur juga, Allah Ta'ala tegur Nabi, keburukan ni bukan hak kamu, hak aku. Nabi tegur Nabi. Allah Ta'ala telah menegur Nabi, laisa laka, bagi kamu daripada amalan tak ada apa pun, tidak ada apa-apa urusan bagimu, itu serah pada aku. Tapi Nabi juga mendoakan demikian. So Nabi kata, Allah kata, dia kata kau serah pada aku sajalah. Okey. Dalam hadis di atas dinyatakan bahawa kaum yang didoakan kebinasaan oleh Nabi ialah kaum Mudar.
Mudar ni kaum dengan dekat sebelah dengan kaum Rabi'ah. Ingat tak? Dalam satu rombongan kabilah Rabi'ah datang, Nabi kata, manil qaum? Nahnu Rabi'ah. Nabi kata, ahlan wa sahlan wa marhaba biqaumin. Itu kaum Rabi'ah ni dia duduk sebelah kaum Mudar. Rabi'ah ni selalu gaduh dengan Mudar. Rabi'ah masuk Islam dulu, baru Mudar masuk Islam. Tapi sebelum Mudar masuk Islam, Nabi mendoakan keburukan kaum Mudar tadi. Allah menurunkan ayat sebagaimana dalam hadis kerana amal Rasul. Kerana Rasulullah SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk sekalian alam, bukan untuk mendoakan kebinasaan ke atas fulan-fulan. Kunut di atas kita panggil dia kunut nazilah. Kunut ni kita panggil dia kunut nazilah. Ia disunatkan apabila berlakunya musibah yang menimpa orang Islam seperti kemarau, wabak, penyakit dan seumpamanya. Mengikut mazhab Syafi'i, ianya disunat dalam semua solat fardu. Kunut nazilah kita baca. Cuma Hanafi dia menggunakan dalam solat subuh sahaja keadaan ni. Kedua, bilakah kunut dibaca? Bilakah doa kunut dibaca? Bila kau doa kunut ni kita nak baca? Hadis ke-1289. An Ibn Asim. Wa an Asim Ahwali radhiyallahu anhu qala sa'altu Anas bin Malik 'anil qunuti fi shalah kana qabla ar-ruku' aw ba'dahu qala qablahu fa innama qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku'i shahran innahu kana ba'asa unasan yuqalu lahum al-qurra 70 rajulan fa usibu فقنت رسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم متفق عليه. Sayyidina Asim bin Ahwal berkata, Sayyidina Asim al-Ahwal berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengenai doa kunut. Aku tanya Nabi tentang doa kunut ni. Tentang doa kunut. Aku tanya Nabi tentang doa kunut. Adakah ia sebelum atau selepas rukuk? Adakah dia sebelum atau selepas rukuk? Beliau menjawab sebelum rukuk. Rasulullah SAW melakukan kunut selepas rukuk hanya selama sebulan sahaja. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus sekumpulan sahabat qurra, iaitu hafiz-hafiz Al-Quran, bila mereka kunut sebelum rukuk. Adapun mendoakan kebinasaan ke atas mereka. Sesungguhnya Nabi SAW telah menghantar sekumpulan qurra, bilangan mereka 70 orang, selepas rukuk, selepas sebulan, untuk mendoakan kebinasaan atas mereka, pembunuh-pembunuh mereka. Tadilah Nabi mendoakan kebinasaan atas pembunuh-pembunuh mereka tadi. Itu Nabi doakanlah. Nabi doakan atas doa tadi. So kita teruskan lagi lah dua-dua. Kita perjalanan kita masih lagi dua-dua lah, InsyaAllah. Kita dua-dua. Di FB pun kita ada, dan di YouTube pun ada. Untuk pengenalan pada mereka-mereka yang FB nanti, kita masih lagi di FB lah, InsyaAllah. Di FB dan di YouTube. Pada malam ni kita meneruskan kedua-duanya sampai habis lah, InsyaAllah. Pada untuk akan datang, kita akan separuh saja di FB. Selepas tu kita akan ke YouTube, untuk mudahkanlah, untuk mudahkan sesuatu. Sebab saya nak buat apa-apa lagi lah untuk mudahkanlah. Jadi malam ni tak apa, mungkin kita masih lagi meneruskan pada FB dan pada YouTube. Okey. Jadi untuk akan datang pada malam esok, kita beritahu awal lagi lah, kita setengah jam saja di FB. So kita akan teruskan berterusan di YouTube sampai habislah, InsyaAllah. Pada malam ni mungkin kawan-kawan kita masih belum tahu, masih belum lagi. Okey, InsyaAllah. Khair. Ya, jadi
Penerangan, ulama berbeza pendapat tentang tempat doa kunut dibaca. Ulama ni berbeza pendapat lah tentang doa kunut ni baca bila. Tentang bila baca doa kunut, berbeza pendapat sebab hadis, sebab ulama di dalam mensabitkan sesuatu hukum, mereka akan melihat kepada yang sebelumnya dan yang selepasnya, dikumpulkan semua ahadis-ahadis dan dalam ayat-ayat Quraniyah dan hadis-hadis mubarakah, maka disitulah akan diistimbatkan sesuatu hukum, dan sebab itu adanya berlaku pertelingkahan. Cuma kita nak bagi tahu betapa indahnya hadis-hadis Nabi SAW, dan kita berterusanlah dengan amalan yang telah ditetapkan dan yang telah disepakati, sebagaimana kita telah mendeklarkan diri kita di dalam mazhab Syafi'iyah. Okey, kita berada dalam tu. So kita nak bagi jelaskan sahaja perkara ini, sebab hadis ni, sebab pengarang hadis ni semua Syafi'i, cuma dibawanya hadis-hadis yang berbeza untuk hadis-hadis yang berbeza. Khair. Okey. Jadi mengikut mazhab Hanafi terdapat tafsir, ada huraian. Tafsir ni maksudnya huraian. Jika kunut solat witir, maka dibaca sebelum rukuk. Jika kunut solat subuh, dalam solat subuh dia akan baca dalam kunut nazilah. Kunut nazilah tu angkat tanganlah, maka dibaca selepas rukuk. Mengikut mazhab Syafi'i Maliki, kunut dibaca sebelum rukuk secara mutlak. Tak kira lah kunut apa, nazilah apa, kunut apa dan sebagainya. Mengikut mazhab Syafi'i dan Hambali, kunut dibaca selepas rukuk secara mutlak. Kunut dibaca selepas rukuk secara mutlak. Cuma Hambali ni dalam solat subuh tak ada, tapi kalau kunut nazilah dia baca selepas rukuk. Dalam riwayat ini dinyatakan bahawa doa kunut dibaca sebelum rukuk. Adapun selepas rukuk, maka ia adalah kunut nazilah. Ini pendapat mazhab Hanafi, dan hadis ini menjadi dalilnya. Hadis ni, dalil ni diambil oleh mazhab Hanafi. So kita dalam mazhab Syafi'i tidak mengambil hadis ini sebagai dalil di dalam kunut kita. Cuma nak bagi tahu kunut tu ada, cuma kita tak jadikan dalil. Kita tak jadikan dalil. Dalam hadis ini dinyatakan baginda menghantar jemaah yang digelar qurra. Mereka berjumlah 70 orang. Mereka terdiri di kalangan ashabus suffah. Mereka ialah orang-orang yang mahir dalam Al-Quran. Qurra ni mereka ahli-ahli Al-Quran lah. Pada waktu siang mereka mencari kayu api, lalu dijual, dan hasilnya akan digunakan untuk memberi makan, untuk membeli makanan untuk orang-orang miskin. Nabi sangat sedih dengan kematian mereka. Peristiwa pembunuhan ini berlaku di Bir Ma'unah pada tahun keempat Hijrah. Ia berlaku di antara Mekah dan Usfan, dan orang kafir membunuh semua orang Islam kecuali Sayyidina Ka'ab bin Zaid al-Ansari. Beliau cedera parah dan dibiarkan kerana disangka telah mati. Beliau terus hidup sehinggalah beliau syahid di dalam peperangan Khandaq. Tapi meninggal juga pada peperangan Khandaq. Sayyidina Zaid cedera parah lah, dan beliau disangka telah mati. Beliau terus hidup sehingga beliau syahid di dalam peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq banyak, ada juga di kalangan sahabat yang syahid lah. Sebab Khandaq walaupun tidak berlaku pertempuran, tapi ada juga panah-panah musuh yang sesat yang datang setelah mereka melingkungi sahabat beberapa hari. Dalam peristiwa ini ada seorang sahabat yang hilang. Dalam peristiwa ini ada seorang sahabat yang hilang, iaitu beliau ialah Sayyidina Amir bin Fuhairah. Jenazah beliau diuruskan oleh malaikat. Hilang, tapi dia mati dah. Qurra ni mati juga, tapi diuruskan oleh malaikat. Itu pun perkhabaran yang diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah bersedih. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Aku tak pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih.
Melihat Rasulullah bersedih seperti mana baginda bersedih pada peristiwa ini, sebagaimana baginda bersedih atas peristiwa meninggalnya Qurra tadi. Okey. Hadis yang ke fasal kedua, iaitu kunut nazilah dibaca di dalam semua solat. Ini kita sabitkan kunut nazilah baca semua solat. Sebab itu kita boleh. Ini hadis yang kita jadikan sabit dalil kita dalam semua solat untuk kunut nazilah, kecuali mazhab Hanafi dan Hanbali, dan mereka membaca di dalam solat subuh, dan Maliki tidak membaca kunut. Okey. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qanata Rasul sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi az-zuhri wal 'asri wal maghribi wal isya'i was salati subh idza qala sami Allahu liman hamidah min ar-rak'atil akhirah yad'u ala ahya'in min bani Sulaim ala ri'lin wa zakwana wa asiyata wa yu'amminu man khalfahu, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kunut secara berterusan pada solat zuhur, pada solat asar, pada solat maghrib, isyak dan subuh selama sebulan apabila baginda membaca selepas membaca Sami Allahu liman hamidah. Lepas Nabi baca Sami Allahu liman hamidah, pada rakaat terakhir baginda akan mendoakan kebinasaan ke atas beberapa kaum daripada Bani Sulaim, yakni Ar-Ri'al, kaum Ri'al, Ri'li, kaum Zakwan dan Usayyah, kaum Usayyah, dan para makmun telah mengaminkan doa baginda. Wa Anas radhiyallahu anhu 1291, wa Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran summa tarakahu, rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan selama sebulan. Sebab tu sebulan masa peperangan tu kita buat sebulan dalam masa Hanafi, masa peperangan Iraq dan Iran tadi, Iraq dengan Amerika tadi. Kemudian baginda telah melakukannya, tidak melakukannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Hadis yang pertama, penerangan. Dalam hadis yang pertama menunjukkan bahawa makmun, iaitu pengikut di belakang, hendaklah mengaminkan doa kunut yang dibaca oleh imam. Amin. Dalam mazhab Syafi'i kita kuatkan amin. Tapi kita ni ghalib. Kalau kita seri bertalin ni kita ghalib keadaan Nafi. Tapi kita Syafi'i tapi senyap saja tak baca amin. Patutnya amin berjahir. Kita amin berjahir. Kitab Asy-Syirbini, kitab Imam Asy-Syirbini mengatakan bahawa amin yang dinyaringkan seperti amin al-qiraah Fatihah. Macam mana baca qiraah Fatihah, waladdallin, amin. Maka kunut tu Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Begitu doa. Hadis yang kedua menjadi dalil ulama yang berpendapat tidak disunatkan membaca doa kunut secara berterusan pada solat subuh. Itu dalil dia tak nak jadikan. Dua tak ada. Nabi buat sebulan, lepas tu Nabi tinggal dah. Ulama yang pendapat ada dua kunut. Ulama yang pendapat bagi kita lah ada dua kunut, iaitu solat subuh. Dalam solat subuh menjawab bahawa maksud taraka. Taraka ni apa dia? Maksud dia taraka la'nah wa du'a ala ulai kabil la tarakal qunut basarahu. Taraka maksud dia, kita takwilkan sini dan kita tafsirkan dia di sini. Ulama berpendapat iaitu meninggalkan laknat setelah Nabi kata laisa laka min amri syai'. Allah turunkan ayat pada Nabi laisa laka min amri syai', maka Nabi tinggallah doa laknat dan keburukan ke atas kabilah-kabilah tersebut, bukannya meninggalkan kunut itu sendiri. Ta'wil ini perlu untuk menjamakkan, dan jamuk itu diutamakan daripada tarjih antara hadis ini dan hadis yang lain, bahawa kunut di dalam solat subuh terus dilakukan sehingga baginda wafat. Seperti lam yazal kunut fi salati subuhi
hatta faraqad dunya anna Rasulullah. So dia ada dua. Satu dalil, kita ambil dalil ni, iaitu Rasulullah berterusan melakukan kunut di dalam solat subuh sehingga baginda meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Arba'in dan dalam kitab Al-Qunut. Dalam kitab Al-Qunut, iaitu hadis ini juga diriwayatkan daripada Sayyidina Anas seperti hadis di atas. Hadis Imam Hakim ini hasan mengikut Imam Ibnu Hajar. Ya, dia kata kita pakai hadis ni, lam yazal qunut fi salati subhi hatta faraqad dunya. So tengok kita ada dua, kita menjamakkan daripada kita mentarjihkan. Ingat kan kaedah-kaedah kita. Apabila hadis, kita datang hadis yang banyak, so kaedah kita tatbik. Kaedah pertama kita tatbik. Kita sinambungkan, kita kumpulkan perkara tadi jika dia tidak bercanggah satu sama lain. Kaedah kedua, apabila pelaksanaan tatbik mencampurkan dan menjamakkan ni kita rasa tak boleh, baru kita menggunakan kaedah tarjih. Kita menggunakan kaedah tarjih. Apa maksud kaedah tarjih? Kita mengutamakan sesuatu hadis dibandingkan dengan hadis. Hadis ni, tarjih tu mengikut tadilah, mengikut kenapa kita ambil hadis ni dan hadis ni. Okey, dengan tarjih ni disebabkan hadis tadi mungkin rawi ni begini, dan rawi ni sifat-sifat rawi. Apabila kita tengok di dalam Asma'ur Rijal, ulama ni bila dia buat satu-satu, dia dah lihat. Ulama ni tuan-tuan yang mulia, dia buat satu-satu, dia dah lihat dah benda tu. Jangan kita kata orang ni bid'ah ni, mana hadis dia. Tak. Dan kita telah jelaskan, saya telah jelaskan pada tuan-tuan kaedah yang kita ambil tadi, kaedah tatbiq dan kaedah tarjih dan kaedah nasih dan mansukh. Kalau tak ada kaedah tarjih, tapi kalau dalam ulama dia ambil kaedah tarjih. Dalam mazhab tu dia banyak tarjih. Ada juga dia ambil dalam kaedah tatbik. Tatbik ni jamak lah, mana kita kumpulkan hadis tu. Selagi mana kita boleh kumpulkannya, dengan kita kumpulkannya, dan selagi itu kita boleh sabitkan hukum. Dan hadis yang kita sabitkan hukum ni, kalau tengok kita sabitkan hukum ni, ialah hadis Imam Hakim ni, hadis daripada riwayat Hakim, lam yazal yaqnutu fi salati subhi hatta faraqad dunya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Hadis ni hadis hasan mengikut Imam Ibnu Hajar Asqalani. Bagi terjem, mungkin pendapat orang lain dia kata hadis ni tak hasan, tapi mengikut penyelidikan yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar, hadis ni hadis hasan. Ingat, bila hadis hasan, maka kita boleh sabitkan untuk hukum syar'iyah. Kita boleh sabit untuk atas hukum, untuk atas dasar hukum kita boleh sabit. Tak semestinya hadis sahih saja kita boleh sabit. Jadi maksudnya kunut, dengar, kunut sepanjang tahun ni kita ada hadis, kita ada dalil. Tapi kadang-kadang kita telah dengar satu pihak, kita kata, macam mana saya tak ada, satu orang tu dia berkata, saya tak boleh baca kunut Ustaz, sebab saya dengar tak ada kunut. Sebab dia diberitahu oleh orang yang tak berpendapat bahawa adanya kunut. Sebenarnya benda tu simple je, kunut tu bukanlah sampai wajib pun. Tapi mereka ni, saya tak boleh kata Ustaz, saya tak boleh terima benda ni, sebab saya dengar tak ada kunut pun. Tak ada kunut pun. Dan kunut ni Nabi tak buat pun. Dia kata Nabi buat sebulan, lepas tu Nabi tinggal. Kita buat dalam mazahib tu, bila dibuatnya satu-satu benda, ulama ada dalil lah. Bukan ulama tak ada dalil. Ulama ada dalil lah, bukan ulama tak ada dalil. Jadi gitu, kita dalil lah, kita mencari sesuatu tadi untuk penjelasan.
Okey. Jadi sebab itu kata hadis lam yazal yakhnutu fi salati subhi hatta faraqa dunya anna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berterusan melakukan kunut di dalam solat subuh sehingga baginda meninggal dunia. Jadi sebab itu kita tatbikkan. Kita kata taraka tadi, Nabi tinggal lepas bulan tu, Nabi tinggalkan doa laknat setelah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laisa laka fil amri syai. Dalam Nabi tinggal dah, tapi Nabi masih berdoa. Okey, jelas kan? Jelas. Ustaz Nazri, masya-Allah, lama tak tengok Ustaz Nazri kita. Datang kali mungkin di YouTube. Ustaz susah nak masuk kali kot. Okey, susah nak masuk kan tu. Okey, kita ada beberapa kali lagi di dalam daurah, insya-Allah pada hari Jumaat kita ada daurah yang ke-16. Selepas tu mungkin daurah ke-16, daurah ke-17, kan daurah ke-18 kita akan terus ke Kitabul Hajj. Kita akan belajar Kitabul Hajj di jilid ke-6. Sekarang kita di jilid ke-4, di akhir jilid ke-4 dalam daurah saya, di akhir jilid ke-4, iaitu dalam kitab Saum, baru bermula kitab Saum, kitab puasa. So kita akan sambung di jilid ke-5 sedikit kitab puasa. So kita habiskan kitab puasa di jilid ke-5, kita akan tinggal Kitabul Quran untuk umum selepas jilid 3 ni habis. Dan kita akan mulakan daurah, mungkin daurah ke-18, kita akan mulakan Kitabul Hajj dalam jilid ke-6. Itu saya perancangan yang kita buatlah, sebab kita dua-dua sekali. Kita ada dua-dua target lah. Satu, saya umumkan pembelajaran saya, dan pada mereka yang masya-Allah untuk mengikuti dan menghabis kitab hadis ni, saya target dalam masa 3 tahun atau 2 tahun setengah lah, kita akan masuk jilid ke-6 dah. Jilid ke-6 dah tu, setahun dah masuk jilid ke-6 dah tu. Kitab baru ada jilid 6, baru jilid 7 saya tak keluar lagi, tapi insya-Allah lepas raya ni jilid 7, jilid 8 dan jilid 10, jilid 9 kita keluar lewat sikit. Itulah terangkat. Sebab nak type tu agak lambat sikit, tapi tak apa, insya-Allah kita combine-kan, kita tarik belakang depan belakang sikit, insya-Allah dalam masa tahun 2022 lah. So kita akan habiskan pengajian hadis kita dalam 6,000 hadis, masya-Allah. Dan tuan-tuan yang mengikuti saya, masya-Allah, daripada awal dan mungkin daripada sudah lewat, tapi boleh tengok pada video-video yang selepasnya, insya-Allah akan diberi sanadnya. Insya-Allah kita akan buat majlis graduasi dan majlis sanad, insya-Allah pada tahun 2022 lah, jika Allah panjangkan usia kita. Allah panjangkan usia kita, kita akan buat majlis graduasi penerimaan sanad Mishkatul Masabih. Dalam situ banyak kitab-kitabnya. So saya akan bagi sanad setakat mana yang saya ada lah, mengikut imam-imamnya. Okey, insya-Allah. Sanad Bukhari pun ada di situ, sanad Tirmizi, sanad apa semua sekali saya akan jalan, insya-Allah. Min kita kena, saya Min pun lama tak jumpa ni. Kena beli jilid ke-5 dah, Min. Kena beli jilid ke-5 dah, Min. Sebab jilid ke-4 ni kita mengaji, nak habis dah jilid ke-4. So kita masuk jilid ke-5 sikit. Jilid ke-5 dia bab doa, bab banyak lagi lah, bab doa harian dan sebagainya. Kita akan pengajian tu dalam umum, insya-Allah Haji Min. Tapi habis jilid ke-5, habis Kitabul Shaum dalam jilid ke-5. So terus untuk daurah kita akan lari, kita lari pula dah. Kita akan pergi kepada Kitabul Hajj. Kita akan belajar satu persatu Kitabul Hajj, insya-Allah, setakat yang saya mampulah, mengikut kadar ilmu saya ada lah. Tak banyak pun, kadar ilmu yang saya ada tu sebanyak mana. Untuk saya tak ada macam mana, setakat mana itulah, okey lah tu. InsyaAllah. Okey, untuk seterusnya, jelaskan tentang solat-solat tadi kita dah jelas. Okey, kita belajar satu hadis lagi sebelum kita penutup. Hadis yang menafikan kunut. Ada juga hadis menafikan kunut. Musannif bawa kita orang yang sebab kerana hadis, walaupun imam-imam mazhab pengarang Mishkatul Masabih, Alamat Tibri dan kitab Masabih itu sendiri
iaitu Alamah Baghawi, semua tu Syafi'iyah, tapi oleh kerana dalam bentuk hadis, so dia bawa semua hadis-hadis ini dan kita cuma tak dijadikan dalil tadi. Okey. وعن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بكوفة نحو من 5 سنين وأكانوا يفتنون قال أي بني محدث rawahu Tirmizi wa Nasa'i. Ni dia kata muhdathun bid'ah ni. Hadis bid'ah kita ada, hadis kita hasan, lagi sabit kita. Jadi kita tak, jadi pada orang yang tak nak dia berfikiran macam tu, dia tak boleh terima, tak apalah, janganlah kata kita bid'ah pula. Gitu. Kita ni belajar buka hati dan fikiran, dan kita bentangkan. Kalau kita belajar, kalau kita berbahas pun, bermunazarah pun, kita buka minda kita buka hati kita, insya-Allah dalam perbahasan tadi kita akan difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Sayyidina Abu Malik Asja'i radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada bapaku, wahai ayahku, wahai ayahanda, sesungguhnya ayah telah solat di belakang Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali di Kufah selama lebih kurang 5 tahun kat Kufah. Sebab Sayyidina Ali telah memerintahkan pemindahannya daripada selepas syahidnya Hadrat Osman, Sayyidina Ali untuk jaga bandar Madinah daripada dicerobohi dengan peperangan-peperangannya. Sayyidina Ali telah memindahkan markaziatnya, kalau dakwah ni markaziat lah, markaziatnya daripada Madinah ke Kufah, dan amalan markaziat Madinah itu telah dibawa ke Kufah. 5 tahun adalah mereka melakukan kunut. Adakah mereka melakukan kunut? Ayah tak pernah ke semayang belakang kunut? Bapaku memberi jawapan, wahai anakku, ini adalah perkara baru. Saya tak terjemah bid'ah tu sesat, bid'ah tu sesat, muhdas itu perkara baru dari segi lughawinya. Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah meriwayatkannya. Hadis ini hadis ini menafikan doa kunut untuk menyifatkan sebagai muhdas. Hadis ini menafikan doa kunut, nafikan doa kunut tak ada, dan menyifatkannya sebagai muhdas. Muhdas ni orang kata sesat lah, benda baru, bid'ah lah. Bid'ah tu muhdasun, sesat, satu-satu golongan yang kata lah. Tapi kita ambil dari segi maksud lughawiyah. Kita ambil dari segi maksud lughawiyah. Ya taklah, Muhammad Nazim Khairi, dah lama tak dengar kuliah Ustaz. Ya, memang kuliah kita dah sampai episod 147 dah. Syekh Nazim, kita dah sampai 147 dah. Kalau daurah kita dah sampai ke daurah ke berapa belas dah. Setiap satu daurah tu ada 6 jam. 6 jam, kalau 15 kali 6 berapa dah jam? So 100. Ni banyak lagi, insya-Allah boleh hadapi perlahan-lahan. Tengok balik, dan saya pun cuba membuat pengajian hadis ni komplit. Sebab orang beli kitab saya, dia tak tahu nak baca macam mana, kadang baca tak berapa faham. Jadi sekarang masya-Allah dengan berkat adalah musibah tadi, ada keberkatannya juga. So kita dapat memulakan kitab ini dan menghabiskan, insya-Allah kita dengan niat untuk habiskan, bukan hanya pada pelajar-pelajar saja yang berada di kelas 6, tetapi insya-Allah tuan-tuan juga berkesempatan untuk mempelajarinya sedikit sebanyaklah. Tapi kalau tak faham, perlu tanya lagi asatizah yang lain lah. Begitu. Jangan beriktimat pada saya saja, tapi kena iktimat juga. Susah juga nak jelaskan tu. Okey. Imam Ibnu Hajar berkata hadis ini sahih. So hadis ini sahih, kita tak nafikan. Imam Ibnu Hajar tu jaga. Tadi Imam Ibnu Hajar tu juga mengatakan hadis hasan yang kita sabitkan tadi. Hadis ini sahih, ianya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Tetapi dalam hadis yang lain menyatakan bahawa kunut itu sabit daripada hadis Nabi sehingga ke baginda. Tapi ini hadis sahih.
Jadi hadis sahih, okey, orang tu pakai hadis sahih. Dah kita jelaskan. Sepakat ulama mengatakan semua hadis sahih dan hasan. Hadis sahih ada dua. Hasan li zatihi, sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi bi ittifaq, bil ittifaq. Ulama mengatakan boleh dijadikan hukum syar'iyah. Jadi kita sabit daripada hasan, dan pensabitan kita terhadap doa tadi betul, bukan salah. Bukan kata hadis sahih kata tak boleh, hadis dhaif kata tak boleh, hadis sahih kata tak boleh, bermakna hadis hasan jadi bid'ah lah. Tak. Sebab kita pakai konsep formula tadi, kaedah tadi dan formula tadi. Malam ni terang, agak semangat sikit. Biasanya bila dah usia dah 50-an ni, kita dulu kita mengajar tu nampak ganas sikit, semangat kuat. Tapi bila dah usia ke 50 dah, tahun ni nak masuk 53 dah. Tahun ni nak masuk umur 53, tapi rasa masih muda lagi, rasa masih umur 35 rasa. Kerana muda. Ustaz 35 ke 53? Tengok ke muka tu macam 35 lagi. Saja ubat mengantuk. Okey. Jadi hadis tu kita kata hadis tu sahih lah. Okey. Jadi terdapat hadis yang lain menyatakan doa kunut itu sabit daripada Rasulullah sehingga wafat. Terdapat juga riwayat yang lain yang mensabitkan doa kunut dalam solat subuh yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Riwayat tersebut di dalam Sunan Kubra karangan Imam Baihaqi. Bahkan Imam Mawardi di dalam Al-Hawi dan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya berkata ini pendapat mereka. Jawapan terhadap hadis ini, so kita jawablah. Oleh kerana kita tak pakai hadis ni sebagai dalil, so kita kena jawab. Sebab kita nak kuatkan apa yang kita kata. Jawab tu bukan kita tolak pendapat orang lain. Jawab tu sebagai nak kuatkan bahawa yang kita buat tu ada dalil dan hujah. Dalil dan hujah. Jadi kadang-kadang kita jawab betul sebab kita kena ada reason dia. Bila kita kena ada reason, dalil dan hujah, dan bila orang kemukakan soalan pada kita, dan oleh kerana ada hadis yang mana tidak ada hadis yang mana mengatakan tidak ada kunut, maka kita jawablah. Jawab pun bukan membabi buta, jawab ilmiah. Dalam hadis di atas tidak dinyatakan bahawa kunut yang disifatkan sebagai muhdas itu kunut subuh. Kita kata betul, hadis tu sahih. Dia tak kata kunut tu, dia tak jelas. Dalam ibarat tu tak ada kata kunut tu kunut subuh. Kemungkinan ianya kunut yang dibaca dalam solah-solah yang lain juga, hak zuhur, hak asar, hak maghrib dan isyak. Itu dalil kita pertama. Dalil kita, man hafiza hujjah ala man lam yahfaz. Yakni orang yang mengingati atau menghafal menjadi hujah ke atas orang yang tidak mengingati dan menghafal. Orang yang mengingati dan menghafal menjadi hujah lah. Orang yang dah ingat, kita dah tahu, kita dah ingat, kita jadi hujah lah bagi kita. Dan yang ketiga, yakni yang mensabitnya akan didahulukan berbanding yang menafikan kerana tambahan ilmu atau perkambihan. Kalau dalam kaedah, bila ada hadis musbit daripada hadis nafi, bila ada hadis musbit dengan hadis nafi, maka kita sabitkan hadis musbit. Kita sabitkan hadis musbit. Itu kaedah dia bila ada hadis musbit. Tapi kalau hadis larang dan hadis fi'il dan hadis tarki fi'il, maka kita sabitkan hadis tarab. Kita sabitkan hadis at-tarab. Jadi bila musbit, bila nafi,
dan bila musbit dan manfi. Bila musbit dan manfi, kita sabitkan musbit. Kita sabitkan bila ada musbit, jadi al-musbit muqaddam ala nafi li ziyadatil ilm, kerana tambahan ilmu dan pengetahuan. Sebab itu kita sabitkan perkara ini. Wallahu a'lam. So kita berhenti di sini dalam fasal ketiga. Kunut nazilah dibaca ketika witir. Selepas tu kita akan baca bab qiyamul Ramadan malam esok. Tapi tajuk kita akan tulis bab qiyamul Ramadan dah. Babu qiyami syahri Ramadan. Babu qiyami syahri Ramadan. InsyaAllah kita akan ke sana nanti. Kita akan baca bab ke situ insyaAllah. Satu hadis lagi akan tinggal, dua hadis lagi akan tinggal. Ni yang sedap ni. Bab menghidupkan bulan Ramadan. Bab tarawih lah ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa qanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Dan insyaAllah jangan lupa kita minggu ni ada daurah kita hari Jumaat, malam Sabtu kita ada daurah. Jangan tuan-tuan lupa kita ada daurah yang ni. Kita ada daurah dan malam esok kita ada lagi pengajian umum ni insyaAllah. Dan malam lusa kita ada daurah. So kita ada tiap-tiap malam ni. Hari Jumaat, malam Sabtu, hari Sabtu, malam Ahad pun ada. Hari Ahad, malam Isnin pun ada. Sebab kita PKP tak boleh ke mana lah kita. InsyaAllah PKP. Tapi tak, mungkin tak setiap malam jugalah. Tapi daurah kebetulan lah Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, 5 hari kita ada lah. Kita dah PKP dah sekarang ni. PKP berkuah habis kita. Pak Harun, lama tak dengar Pak Harun kita. Masya Allah. Dan satu lagi yang lama tak dengar tu, iaitu Abdul Manaf tu, Haji Abdul Razak Abdul Manaf ke Abdul Razak tu, Abang Haji Abdul Razak kita kat Bangi tu, lama tak dengar dia. Abdul Razak Haji Abdul Razak lama saya tak dengar yang daripada Bangi tu. Mungkin kurang uzur ke, tak sihat ke, ataupun tak menghadirkan diri, atau sekadar sudah ada tapi tak menunjukkan diri. Okey, baik.